Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada video kali ini, saya dan kawan-kawan yang lain akan membentangkan tugasan 2 iaitu mengenai kempen kita semula 3R dan kesan kepada alam sekitar. Memperkenalkan, ini adalah ahli kumpulan kami iaitu Rati, Nisa, Yunus, Azim, Shu dan juga Marlia. Hai, hari ini saya akan menerangkan tentang kitar semula. Apa itu kitar semula? Kitar semula adalah proses di mana sisa buangan akan dibuang secara teratur mengikut jenis supaya ianya boleh diproses untuk dijadikan bahan baru atau dilupuskan secara baik. Jika tidak, ianya pasti akan membawa pengaruh negatif kepada kita. Fungsi kita semula ini pula adalah untuk menjaga ekosistem bumi kita supaya tidak berlakunya pembakaran terbuka atau pencemaran alam sekitar di merata-rata tempat. Barangan yang dikita semula biasanya akan diproses untuk menghasilkan barangan baru ataupun barangan yang sama tetapi dalam kondisi yang baru. Okey, kita boleh mengenal pasti dengan 3R. Apa itu 3R? Nak tahu apa keburukan kita semula dan apa kelebihannya? Mari kita teruskan ke slide seterusnya bersama rakan-rakan saya. Dipersilakan. Dengan mengamalkan 3R, kita dapat mengelak daripada membazir sumber-sumber di dunia. 3R tersebut terdiri daripada reduce, reuse dan recycle. Reduce. Ia merujuk kepada pengurangan kuantiti sisa yang dijana dengan mengurangkan jumlah produk dan jenis produk yang digunakan. Ia juga merujuk kepada pengurangan penggunaan sumber semula jadi. Ini bermakna kita perlu memberi perhatian kepada barang-barang yang dibeli, dihasilkan dan dibuang. Sebagai contoh, kita digalakkan untuk membeli produk yang tidak bertoksik kerana kebanyakan produk toksik seperti minyak enjin, pengilap, cat dan racun serangga tidak boleh diguna semula melainkan kita menghabiskan bahan-bahan toksik itu sebelum membuang bekasnya. Reuse. Ia merujuk kepada pengguna semula barangan berulang kali dan dengan berbuat demikian penjanaan sisa dan pembuangan dapat dikurangkan. Sebagai contoh, 1. Kayu lama boleh dijadikan sebagai bahan kraft tangan. 2. Beg-beg plastik boleh diguna semula untuk membeli belah di pasar raya. 3. Baju-baju lama boleh dijadikan sebagai alas cushion atau alas meja. Recycle. Re merujuk kepada untuk melakukan sekali lagi dan cycle merujuk pusingan. Oleh yang demikian, recycle atau kitar semula merujuk kepada meletakkan sesuatu dalam kitaran. Kita mengkitar semula dengan mengasingkan sisa dan kemudian menyalurkan kepada organisasi atau kilang-kilang yang memprosesnya semula supaya menjadi produk baru untuk kegunaan kita. Terdapat 3 tempat yang kita boleh membuat mengitar semula seperti barangan di dalam rumah, di luar rumah dan juga di persekitaran. Pertama ialah kitar semula di rumah. Kita boleh sentiasa melihat akan barang yang boleh dikitar semula seperti kertas, plastik, kaca, perabot lama, barangan elektronik yang tidak dipakai lagi dan banyak lagi. Kedua ialah mengitar semula di luar rumah. Kita boleh menggitar semula barangan kebun dan menanam pokok boleh memperbaiki kawasan di luar rumah. Proses perebutan bahan-bahan boleh reput juga dapat digunakan semula sebagai baja. Ini adalah cara terbaik untuk mengurangkan sisa dapur. Ketiga ialah mengitar semula di persekitaran. Terdapat pusat kitar semula yang memberi ruang dan kemudahan kepada rakyat untuk menghantar bahan-bahan bagi pengitaran semula. Kerajaan telah menjalankan pelbagai kempen-kempen untuk membuka mata masyarakat berkenaan tentang alam sekitar ini. Salah satunya adalah pameran alam sekitar. Pameran alam sekitar dijalankan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan memberi pendedahan kepada masyarakat berkenaan alam sekitar. Pameran ini diadakan bagi menggalakkan lagi masyarakat untuk melakukan aktiviti kitar semula. Sebagai contoh, program yang diselenggarakan oleh pihak kerajaan sempena menyambut Hari Alam Sekitar Sedunia pada 5 Jun setiap tahun.
Agensi-agensi yang terlibat akan memberikan taklimat serta gambaran menyeluruh tentang kepentingan menjaga alam sekitar untuk menambahkan lagi pengetahuan kepada masyarakat. Selain itu, kempen alam sekitar peringkat sekolah adalah salah satu alternatif kerajaan dalam membendung isu alam sekitar di negara kita. Pihak kerajaan mengambil inisiatif dalam memupuk kesedaran alam sekitar ini kepada kanak-kanak di awal usia lagi. Melalui kerjasama pihak sekolah dan pihak kerajaan, program seperti Cinta Alam Sekitar dapat dijalankan di sekolah-sekolah. Melalui kempen tersebut, pelajar dapat turut serta untuk melibatkan diri dalam program tersebut untuk mendapatkan banyak maklumat mengenai isu alam sekitar. Hal ini akan melahirkan generasi yang dapat menjaga alam sekitar di masa hadapan. Seterusnya adalah kempen kesedaran melalui media massa. Seperti sedia maklum, media massa memainkan peranan penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Media massa perlulah memperbanyakkan maklumat tentang isu-isu pencemaran alam sekitar, terutamanya dalam siaran-siaran televisyen ataupun laman sosial. Hal ini kerana alat elektronik seperti televisyen dan telefon bimbit merupakan teknologi yang hampir dimiliki oleh setiap keluarga dan individu. Melalui berita dan iklan, masyarakat dapat mengetahui tentang keadaan alam sekitar yang semakin tercemar dan perkara yang sepatut dilakukan oleh mereka untuk menjaga alam sekitar. Pihak-pihak berwajib perlu mendedahkan isu-isu pencemaran ini dengan lebih luas di jaringan-jaringan internet kerana masyarakat kini lebih banyak menggunakan teknologi moden. Kawan-kawan, nak tahu tak apa kesan jika kita tidak menjaga alam sekitar? Apa kesannya? Kesan kita semula seterusnya adalah penjanaan semula sumber semula jadi. Sumber-sumber bumi kini nampaknya semakin menyusut dengan kadar yang sangat membimbangkan. Jika tiada tindakan lanjut, sudah pasti sumber-sumber ini tidak mampu bertahan lama untuk kegunaan generasi akan datang, terutamanya dengan penambahan populasi penduduk secara berterusan dari tahun ke tahun. Oleh yang demikian, amalan seperti mengitas semula kertas atau sisa-sisa domestik sangat penting untuk membantu menjana semula sumber kertas tanpa perlu menebang pokok-pokok di hutan. Jika tiada pokok-pokok ditebang, proses pemeliharaan hutan akan menjadi lebih mudah dan cepat. Jika hutan-hutan kita terpelihara, maka sumber semula jadi yang berharga seperti pokok-pokok boleh dijaga dan dijana semula untuk kegunaan generasi akan datang. Kebaikan kita semula akan mengurangkan pelbagai kos termasuklah kos pelepasan sisa-sisa domestik. Amalan kita semula juga akan mengurangkan kadar pembuangan sampah ke tapak-tapak pelepasan yang telah sedia ada. Walaupun tapak pelepasan telah disediakan, tetapi jika kita mengamalkan kita semula, pekerja juga tidak perlu memungut sampah dengan terlalu kerap dan usaha pembersihan akan menjadi lebih mudah. Malah, kos penyelenggaraan tapak pelepasan sampah juga akan semakin minimum. Selain daripada barangan-barangan terpakai, mengitas semula makanan juga mempunyai banyak manfaat. Jika kita memilih untuk memasak sisa makanan dengan berbeza pada keesokan harinya atau menggunakannya sebagai baja kompos untuk tanaman di halaman rumah, jadi kos serta proses pelepasan sampah akan menjadi lebih optimum dan efisien. Kesan seterusnya adalah kita semula untuk memelihara hidupan liar dan juga ekosistem. Apabila kita mengitar semula produk-produk terpakai secara konsisten, kita mampu menjimatkan sumber-sumber yang berguna untuk keperluan tumbuhan dan haiwan. Jika hutan-hutan ini terus dipelihara dan dikawal, haiwan-haiwan liar mempunyai tempat untuk terus berteduh tanpa mengganggu habitat atau kawasan persekitaran manusia. Dan secara tidak langsung juga, haiwan-haiwan ini tidaklah terancam untuk pemburuan haram. Bagi ekosistem pula, jika setiap kilang-kilang dijaga serta dipantau selalu, ia akan mengurangkan pencemaran seperti tumpahan bahan kimia, tumpahan minyak di dalam sungai dan yang boleh menyebabkan terjejasnya pencemaran di dalam sungai ataupun di udara. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan saya atas penerangan mereka tadi.
Kesimpulannya, proses kita semula ini sememangnya akan membawa kesan positif yang banyak kepada kita, terutamanya kepada alam sekitar. Jadi, kita sebagai manusia yang dikurniai akal fikiran perlulah bijak dalam menyayangi bumi kita dengan memulakan penjagaan dari sekarang. Tak susah, hanya perlu ingat untuk lakukan 3R, reuse, reduce dan recycle. Dengan mengamalkan proses kita semula yang baik, pastinya akan membuatkan generasi yang akan datang menikmati keindahan alam sekitar seperti kita nikmati pada masa kini. Berilah peluang kepada generasi muda untuk menikmati apa yang telah kita rasai. Sematlah di dalam fikiran anak-anak muda kita dengan kata semangat, iaitu sayangilah bumi kita. Ianya bermula daripada diri kita. Terima kasih.